Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita lafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita malam ini seperti biasa insya-Allah dan alhamdulillah berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, program kita pada malam ini seperti biasa dibawakan secara langsung melalui penseriman audio platform Zoom dan juga Facebook oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Dan malam ini kita berada pada minggu terakhir tahun 2021 dah. Baik, untuk kelas kita pada malam ini, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kita memasuki siri yang ke-19, artinya 17 ataupun dah 16 lah, 16 ayat yang bermula dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, telah kita lalui ataupun telah kita bincang. Untuk malam ini kita sambung perbincangan kita dalam siri yang ke-19 ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 dalam siri ya ayyuhallazina amanu, dan malam ini ayat 156 surah Ali Imran. Ayat 156 surah Ali Imran yang dapat diberikan tajuk seperti bahaya orang munafik terhadap perjuangan. Baik, kita tengok. Siri ke-19 wacana ini menyentuh tentang bahaya golongan munafik kepada ya ayyuhallazina amanu, kepada orang yang beriman, yang mana mereka melarikan diri ketika berada di medan perang Uhud. Kita maklum bahawa perang Uhud adalah perang yang kedua berlaku dalam sejarah Islam, yang berlaku pada sebahagian pendapat mengatakan pada 7 Syawal dan ada kata 11 Syawal. Tak mengapalah perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, tidak mengapa. Yang penting kita tahu bahawa perang ini berlaku dan sudah tentulah ada ibrah ataupun pengajaran yang kita boleh perolehi menerusi perang ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, kita tengok kepada ayat yang berkaitan dengan perbincangan kita pada malam ini. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Okey, maksudnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la takunu kallazina kafaru, jangan kamu menjadi di sini, janganlah kamu menjadi seperti orang allazina kafaru yang telah kufur. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan kafaru di sini adalah golongan munafik. Jangan kamu menjadi seperti orang munafik yang telah kufur. Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudaranya, idza darabu fil ardi, apabila kamu
keluar pergi menggembara di muka bumi, aw kanu ghuzza, ataupun kamu keluar untuk berjihad atau berperang, law kanu indana ma matu wa qutilu, lalu kamu mati ataupun terbunuh, kalau mereka tinggal bersama-sama kami, sudah tentulah ma matu wa ma qutilu, nescaya mereka itu tidak tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya, bahkan akibatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu hasratan fi qulubihim, penyesalan dalam hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, dan ingatlah bahawa Allah yuhyi wa yumit, sentiasa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah sentiasa melihat segala apa yang kamu kerjakan. Kalau dari sudut terjemahan kita, wallahu ta'lamuna, kan, tak wallahu, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan itu Maha melihat. Itu kalau dari sudut terjemahan perkataan lah. Tapi inilah keunikan dan mukjiznya bahasa Arab, kan. Jadi Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kamu kerjakan ataupun yang kita buatlah. Tak? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat 156 yang kita bacakan tadi, kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman menyerupai orang kafir. Dari sudut apa? Dari sudut akidah. Ada larangan daripada Allah taala supaya allazina amanu, orang yang beriman. Ini kisah zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada masa itu ada Muslim, ada yang bukan Islam, masuklah yang pura-pura memeluk Islam, ada Arab, ada Yahudi. Tak, realiti masyarakat Madinah pada masa itu. Baik, jadi larangan Allah kepada orang yang beriman supaya tidak menyerupai orang kafir dalam akidah mereka yang rosak, sebagaimana yang tertuang atau kita dapat lihat dalam ungkapan mereka terhadap saudara-saudara mereka. Kalau kamu pergi, ibarat macam itulah, yang meninggal dalam perjalanan dan juga peperangan, seandainya mereka meninggalkan perang tersebut, pasti mereka tidak akan kena musibah tadi. Kan? Ini penjelasan daripada tafsir Ibn Katsir. Maknanya dia merujuk kepada kata-kata golongan munafik terhadap orang yang beriman yang menyertai perang Uhud tadi itu, berbanding dengan mereka yang melarikan diri daripada perang, iaitu perang Uhud. Baik. Jadi bila kita baca ayat Quran ni, tuan-tuan, sebagaimana yang saya selalu peringatkan pada diri saya, pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena tahu beberapa asas dan kaedah jugalah, kan. Kalau Quran, kita kena tahu kaedah tajwid, dan kalau kita nak memahami ayat-ayat Quran juga, selain daripada kita mulakan pada tempat yang betul, kan, dari sudut konteks makna, dan berhenti juga pada tempat yang betul supaya kita dapat ada rumusan terhadap ayat dan tema ayat yang kita baca. Tapi tema kita ni berkaitan dengan wahai yang orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, maka ada baiknya kita undur sejenak, kan, selangkah dua untuk melihat hubungan dengan ayat-ayat yang terdahulu. Baik. Jadi untuk memahaminya, kita tengok kepada ayat 154 dan 155, yang mana Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan ini kisah perang Uhud. Ini kisah perang Uhud. Antara yang disebutkan sini agak panjanglah. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah, dan sebagainya. Jadi saya tidak nak baca satu-satu, cuma nak merumuskan bahawa
kalau kita tengok kepada terjemahan dan ada disebutkan pendetailan di sini, saya ringkaskan kepada kemudian selepas kamu mengalami kejadian yang menduka citakan itu, Allah turunkan kepada kamu perasaan aman tenteram. Ini lepas perang dah ni. Kan cerita lepas perang. Jadi bila lepas perang, rasa mengantuk kepada siapa? Yang mengantuk yang meliputi segolongan dari kamu yang teguh iman, kepada golongan mukmin, manakala golongan yang hanya mementingkan diri ini, kan, mereka ni tidak mengantuk. Ada kita bincang lepas ni. Baik. Jadi dalam ayat 154 ini Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang satu kumpulan umat Islam yang lemah iman. Biasalah kan, sebab kita ni pun kita tidak kata pada orang lain lah, kita ambil iktibar dah. Iman kita kadang-kadang naik dan turun lah kan. Iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, kan. Jadi bagi golongan muslimin pada masa itu yang lemah imannya lalu meninggalkan medan perang dan mereka ikut jejak golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Jadi ringkasnya ada 4 kejadian yang berlaku lepas daripada umat Islam kalah dalam perang Uhud, sebagaimana yang kita dapat simpulkan secara ringkaslah daripada ayat tadi. Pertama ialah mengantuk. Bila kita baca kan, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian Allah turunkan ke atas kamu perasaan yang berduka cita ni tu, apa dia? Nu'asa, rasa mengantuk yang sangat kepada golongan mukmin. Yang kedua ialah orang munafik dan orang yang lemah iman, dia tak mengantuk. Dia terbalik pula dah. Ini merupakan keadaan yang pelik, yang luar biasa, sekalipun mereka ni duka cita. Sedangkan orang mukmin yang kuat imannya mengantuk dan terlelap tidur. Kan, apa hikmah dia? Kan, cuba cari hikmah dia lah. Baik. Jadi kumpulan yang dimasukkan ini tadi dah disebutkan berkali-kali, sebagai kumpulan munafik yang ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka ini tidak pernah berfikir tentang Islam dan umat Islam. Sebab golongan munafik kita maklum dah, orang yang ada kepentingan untuk diri dia. Kan, kalau dipeluk Islam pun secara zahir kan nampak memang macam Islam, tapi yang batin, yang dalaman kita tidak tahu kan. Sama ada mereka itu peluk Islam atas dasar status quo kan, nak dapat harta, nak dapatkan perlindungan dan sebagainya lah, bukan benar-benar tulus ikhlas menerima Islam dan menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi golongan Yahudi. Sebab orang Yahudi dia tahu cerita yang betul kan, tapi oleh kerana ada faktor-faktor lain, sebahagian mereka masih lagi enggan untuk menerima akan kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi mereka tidak pernah fikir tentang Islam, tentang kepentingan umat dia. Sebaliknya, mereka fikir apa yang aku dapat dah. Apa yang aku dapat tentang diri mereka, keselamatan diri mereka saja. Sejak awal lagi, mereka tidak minat untuk nak berperang. Betul lah kan, kalau kita tengok golongan yang munafik ni, mereka akan pergi cari pelbagai halah alasan untuk tidak join. Kan, dan jika ada pun hanya segelintir saja. Sebab apa? Sebab nak tengok siapa menang, siapa kalah, dan siapa kalah pada muka dan siapa menang, okey, kami akan berpihak kepada yang menang untuk dapat harta ghanimah kan, untuk dapat harta pampasan perang dah. Baik, yang ketiga yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan sesuatu yang baru lepas daripada kalah. Apa dia? Keraguan terhadap Islam. Timbullah, maka dapat deteklah, iaitu keraguan sebahagian daripada orang yang beriman ini kan, yang lemah imannya, dan apatah lagi mereka ni apa kita kata, mungkin kamcing lah, rapat dengan golongan Yahudi, sebagaimana yang diungkapkan dengan sangkaan jahiliyah dan yang bermain dalam fikiran mereka. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang cerita.
Dan yaquluna hallana min amri min syai', mereka kata adakah kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan yang dijanjikan. Pasal apa? Kalau buat ni ada upah tak? Kan ia berharap macam itulah. Jadi sesuatu yang mereka masukkan ialah kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan golongan yang beriman yang mereka ragui, tapi janji yang sebenarnya ialah apa dia? Janji itu ialah sebenarnya syarat dia sabar dan takwa. Sebab kita maklum tak tuan-tuan, perang Uhud ni apa dia? Iktibar yang paling utama ialah patuh kepada arahan. Kan patuh kepada arahan, tapi oleh kerana ada sebahagian umat Islam, maknanya pusingan pertama Islam menang. Kan bila tengok Khalid Al-Walid dan sebagainya, tengok orang Islam ni dah terkam untuk dapatkan harta ghanimah, dia pun naik kan atas bukit dan kepunglah, dan akhirnya tentera muslimin itu ramai yang gugur syahid. Sebab apa? Sebab poin pertama ialah tidak dengar perintah Nabi SAW. Itu ujian kan. Jadi kena syaratnya ialah sabar, Arab panggil sabar, Melayu panggil sabar, dan takwa, serta patuh kepada arahan Nabi sebagaimana yang ada disebutkan dalam ayat 125 yang terdahulu. Ini cerita tentang Uhud. Baik, Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi jawab pertanyaan mereka. Pasal nak habuan ni kan, maknanya biasalah ada, kalau saya join ni berapa saya dapat. Maka Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah wahai Muhammad, innal amra, bahawa urusan benda tu semuanya tadi tu, kullahu lillah, semuanya adalah hak Allah ataupun serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang telah ditetapkan. Berapa? Adalah kan bila kita baca pembahagian harta pusaka dan pusaka pula harta ghanimah dan sebagainya. Baik, yang keempat ini klimaks. Klimaks, maka ada golongan munafik kan yang dapat dikesan. Kita perhati tengok dia berlaku pada tahun ketiga Hijrah kan, pada ketiga Hijrah artinya lebih ke awal lah kan. Jadi setelah Hijratul Rasul tahun pertama, tahun kedua, ini tahun ketiga kan, tahun ketiga Nabi SAW berada di Madinah kan, maknanya 2 tahun lebih lah, lebih kurang begitulah kan. Jadi sebahagian daripada orang Yahudi peluk Islam, dan daripada situlah sini terselahnya sikap munafik mereka. Baik, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini juga, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfuna fi anfusihim, maksudnya mereka sembunyikan apa yang ada dalam hati mereka, apa yang mereka tidak zahirkan ataupun tidak nyatakan kepada kamu. Maknanya kita boleh fahamlah kan, buat lain dalam hati lain kan. Inilah dia antara golongan munafik. Jadi apa yang mereka sembunyikan ialah kalah dalam perang Uhud. Ini kalah dalam perang Uhud sebagai tanda Islam tidak benar. Hari ini tuan-tuan tengok dalam media sosial, church tidak tenggelam. Kan? Di mana di mentakap tak? Orang kita ni kadang-kadang benda ni benda-benda sensitif tahu. Kan? Dari sudut mitos kepercayaan masyarakat kita, Quran yang basah, yang tenggelam, satu yang tenggelam, satu yang tidak tenggelam, habis yang 99 lagi tenggelam. Kalau yang pertama tadi didakwa sebagai ini tanda kekuasaan Allah Taala. Habis yang 99 tu nak kata apa? Orang kita masih lagi sikap yang sebegitu. Cuma kita boleh mengambil iktibar Allah boleh buat apa sahaja. Kan? Baik, jadi atas apa sebagai ni, bila kalah, maknanya bila Islam itu kalah, jadi seolah Islam itu tidak benar. Kan? Sebab bagi mereka bila berjuang Islam ini mesti menang dan tidak ada kalah. Sebab apa? Apatah lagi yang ada dalam saf ataupun dalam apa kita panggil batalion itu, dalam medan perang itu adalah Nabi SAW. Kalau dari segi logik akal takkan kalah.
sebagaimana kita baca awal ayat ini, ada pertolongan bi khamsati alafin minal malaikah, kan? Ada 5,000 malaikat yang tu sama membantu membantu tentera Islam memerangi kufar pada masa itu. Lepas tu natijahnya kalah juga. Kan? Kalau kita fikirlah, kan, tak masabah, tak boleh tak boleh terima dia akal. Orang kata cannot brain ke apa istilah hari ni lah. Baik, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna ha huna. Mereka kata sama sendiri, kalaulah ada bahagian kita daripada pertolongan yang dijanjikan, tentulah orang kita ni tak ada yang terbunuh tempat tu. Maknanya menyatakan bahawa dakwaan mereka punca kekalahan dan ramai tentera yang terbunuh itu disebabkan keputusan yang salah. Sebab keputusan yang salah pertama, keluar perang, daripada kota Madinah ke Uhud, kan, keluar daripada kota Madinah ke Uhud. Jadi, dan pendapat kedua, sekiranya mereka timur pendapat kedua ini, tak payah keluarlah, kan, tak payah keluarlah, duduk dalam kota Madinah, artinya kita tunggu musuh menyerang, kan, dan kita akan pertahankan diri. Nescaya jika serangan berlaku, mereka tidak terbunuh dengan begitu ramai. Ini antara hujah ataupun alasan pihak mereka lah. Sebenarnya mereka tak nak keluar dah. Okey, baru masuk perbincangan. Tadi dari sudut kolerasi ayat 154 dan 55 ni tak sentuh sikit lah. Baik, jadi dalam ayat 156 ini, kita balik semula. Allah larang kepada kita orang beriman, dan terutama dalam konteks pada masa itu, tidak menyerupai orang kafir dalam bab sistem kepercayaan ataupun akidah mereka. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang beriman, kallazina kafaru, orang kufur yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah golongan munafik. Sebab apa? Sebab kita dah maklum tuan-tuan, mereka dipanggil mereka dipanggil sebagai orang kafir disebabkan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun secara zahir nampak macam orang Islam. Akan nampak macam orang Islam. Kalau hari ini barangkali mudah, kita nak camlah mungkin pada setengah tempat. Kalau di negara Arab, contohlah kata saya mengaji di Mesir, ingat masa muda-muda dululah, kan. Jadi tak boleh nak cam. Sehingga kan kita ni nak masuk kedai makan lah ataupun restoran, sama saja, kan. Bila masuk dalam tengok, kalau biasanya kalau yang Kristian tu dia ada gantung gambar Virgin Mary, Maryam itulah, ada seorang perempuan yang sambil dukung anak, ataupun tak kisahlah, maknanya ada watak wanita dengan seorang baby, ataupun dia tidak gambar direct, kan. Biasa sebab Mesir ni rasanya 95% Muslim, dan Kristian ada sebahagian kecil Ortodok, dan yang lain adalah Katolik. Jadi mungkin dia rasa sensitivity, tak adalah gambar yang secara jelas, kan. Yang dulu-dululah, cerita lama, zaman 30 tahun dulu. Kalau hari ini saya tak pastilah. Jadi ada gambar yang Virgin Mary yang sedang mendukung anak dan sebagainya lah, kan. Jadi bila kita masuk tengok, ada, kita pun keluarlah, kan. Ataupun juga dia ada tanda, saya tak pastilah sama ada sebelah kanan ke sebelah kiri itu dia ada tanda salib. Biasa, tapi benda ni payah kita nak tengok kerana Arab ni dia pakai jubah, kan, ataupun yang pakai kemeja. Payah sangatlah. Jadi kalau dalam konteks harian agak payah kita nak bezakan, kan. Kecuali bila pergi ke restoran, kita boleh tengoklah, kan. Ada kalanya kita pun ialah masa muda-muda dulu pun tengok, kan, sebagai peringatan. Baik, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan orang yang beriman supaya tak jadi macam golongan munafik. Oleh itu kita kena tahu sifat-sifat mereka. Kita hari ini sebab kita dah banyak ilmu, kan, kita baca ayat Quran, kita baca hadis, kan. Bagaimana dalam hadis-hadis Nabi SAW ada menyebutkan 3 dan ataupun 4 ciri munafik dah. Jadi apabila ada pada diri kita, bukan pada orang lain,
pada diri kita. Salah satu daripada ciri tadi wa iza tumina khona kan, ataupun juga wa iza hadasa kadhiba, bila bercakap bohong kan, bila janji khianat, bila diberi amanah khianat ada kan, dan sebagainya. Jadi itu ciri munafik kan. Maka kita pun tengok pada diri kita sebagai muhasabah diri supaya aku ini tidak ada ciri-ciri munafik kan. Kadang-kadang bab menepati janji pun risau juga. Bukan soal berjanji macam wakil rakyat, tidak. Tapi soal janji pukul 10, okay, pukul 11 datang. Tidak tepati janji dah. Kan? Benda-benda yang nampak simple je. Tapi kita cubalah. Baik. Jadi oleh itu, kita perlu tahu sifat-sifat munafik ini supaya kita dapat mengelak daripada terjebak kan, ataupun terjerumus, ataupun daripada melakukan sifat-sifat tadilah yang 3 ataupun 4 ciri munafik yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Jadi kita bimbang, kita risau, kita juga ada. Maka kita cepat-cepatlah kan, panggil muhasabah diri dan sebagainya. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi. Mereka kata kepada saudara mereka. Saudara mereka makna tak kiralah sama ada saudara seagama kan, semuslim, yang lemah iman lah, yang jadi geng mereka ni, iza darabu fil ardi, mereka apabila mereka pergi berjalan di muka bumi, menggembara di muka bumi. Baik, apakah sifat golongan munafik pada masa itu? Bila kita baca hadis Nabi, sifat atau tanda munafik ini ada 3, ada 4. Iaitu clear lah. Sebab nak bezakan zaman tersebut payah. Jadi mereka berkata kepada saudara seagama mereka bila keluar untuk apa urusan agama, antara benda yang dilakukan dalam urusan agama ialah untuk berdakwah. Untuk nak berdakwah, ajak orang kan. Dengan suasana zaman itu, dengan suasana zaman hari ini ni kan. Jadi bila dalam urusan keluar berdakwah ni, ada alasan, kita nampaklah ada ciri-ciri untuk tidak mahu menolong atau membantu agama Islam ini. Jadi memang ramai sahabat yang banyak melakukan dakwah. Kita juga maklumlah, kita baca sirah kan, kita baca sejarah, kita dapati banyak sahabat Nabi SAW ini mengatalah kan, pada hayat Nabi sendiri pun ke Yaman dan sebagainya. Jadi sehingga akan ada kubur mereka di yang luar daripada tanah Arab. Jadi ini adalah kerana mereka tahu mereka kena sampaikan agama itu, baliu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat ada. Jadi sanggup berkorban, susah payah kan, bandingkan dengan kita hari ini tuan-tuan. Ini kalau generasi muda mungkin jauh dia tak merasa. Saya tak pastilah kalau dalam grup ini, kalau generasi lama ni, generasi yang kenal apa kita kata api, apa panggil batang lilin, kenal apa lampu, dia panggil apa, lampu gasolin. Kan, lampu gasolin, ataupun kalau dapur minyak tanah. Ataupun juga yang lebih awal lagi itu dapur ni apa panggil kayu ni lah kan. Dapur kayu, apa panggil nak masak kena cari kayu api. Orang panggil kayu api tak kan. Saya pernah lah, walaupun rumah mak saya ni tak ada pun. Cuma rumah atuk ada. Yalah, orang tua ni kadang-kadang begitu ingat masa kecil-kecil dulu. Artinya sesuai dengan zaman itu bila 70-an. Apatah lagi yang dulu-dulu lagi ni, dari sudut nak travel daripada Kelantan datang KL kan. Kan, ataupun tak kira lah dengan susah payah untuk nak belajar ilmu zaman orang naik kapal haji ni, 3 bulan pergi, 3 bulan balik kan. Tambahnya mereka, cekalnya mereka untuk belayar, bukan setakat menunaikan haji ataupun juga untuk nak belajar ilmu di Mekah dan lain-lain. Baik, sebab apa? Untuk tujuan Islam, untuk tujuan sama ada nak belajar dan dalam konteks ini untuk tujuan nak menyampaikan Islam kepada masyarakat yang di luar daripada kawasan mereka.
Jadi golongan munafik sudah tentu mereka tidak akan buat sama sekali. Kan itu bezalah. Jadi kita pun tengok diri kita lah. Namun golongan munafik mereka tidak suka berdakwah, sama ada dakwah bil lisan, kan, secara lisan ini bercakap, ataupun juga bilhal, ataupun dakwah secara jihad. Jihad makna usaha, kan, usaha pergi berjumpa dan sebagainya. Dan dalam konteks kita hari ini pun pelbagai lah, macam yang mutakhir ni lah ada tuan-tuan, kita tak dapat nak membantulah secara fizikal, menyertai NGO dan sebagainya membantu misi pasca banjir, kan, di banyak kawasan lah, di Hulu Langak ke, di Mentakap, Jerantuk ke, dan apa, Temeloh dan sebagainya. Paling tidak pun adalah follow lah, kan, tweet, kan, dan juga yang paling doa pun doa, kan. Kalau kita doa pun tak ada, tak tahulah tak, kan. Dan mudah-mudahanlah kita yakin bahawa umat Islam kita ni sentiasa berdoa supaya kerja-kerja pasca banjir ini berjalan dengan lancar, kan, baik petugas dan juga mangsa-mangsa dan seumpamanya, kan, dari sudut kesihatan, pelbagai lagi lah, kan. Inilah cabaran kepada mangsa dan kepada petugas di pelbagai peringkat selepas banjir. Itu cerita banjir, kan. Baik, jadi bagi golongan munafik ini Allah kata au kanu wuza, ataupun keluar pergi perang. Nak tak nak, kan. Kita hari ini nak keluar untuk nak ni lah, kan. Dan mereka juga kata sesuatu kepada para sahabat yang mukmin yang keluar berjihad fi sabilillah. Telah banyak kita belajar tentang ayat-ayat jihad ini dalam surah Al-Baqarah, kita jumpa sebelum ini. Dalam surah ini pun walaupun kita tidak bincang satu persatu, tapi apabila kita menelusuri, kita mula baca daripada ayat pertama surah Ali Imran, kan, ayat demi ayat kita akan jumpa, kan, ayat-ayat berkenaan dengan jihad, berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menegakkan kalimah Allah dan meletakkannya pada tempat yang tertinggi, kan. Jadi masing-masing ikut keadaan, kan, dan kemampuan. Tak semua orang boleh keluar perang, tak. Sebagaimana Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, dan ayul amal afdal, mana satu amalan yang lebih afdal, tak. Nabi jawab berdasarkan kepada keadaan sahabat tadi. Jaga mak ayah, ini berjihad, kan, kerana Nabi SAW lebih mengetahui akan keadaan persekitaran, termasuklah juga komposisi sahabat baginda. Kan, jadi kalau si A tadi tu yang perlu menjaga mak ayah, kalau dia tak pergi, orang lain boleh pergi. Contoh begitulah. Baik. Jadi bila cerita tentang jihad, maka kita sudah tahu kepentingan jihad tadi. Kan, banyak pengorbanan, dan antaranya ialah dari sudut jiwa raga. Macam kita tengoklah orang yang pergi membantu kerja-kerja pasca banjir ni. Kalau nak jadi pelancong, kan, tak payah pergi dah. Nak jadi pelancong banjir, tak payah pergi, kan. Kalau keluar jihad sudah tentu ada yang ada yang akan cedera, ada yang syahid ataupun yang mati. Ini perkara biasalah, kan, di medan perang. Dan dia dia membuka satu dimensi baru kepada umat Islam ketika itu, iaitu suatu kehidupan yang baru bila selepas syahid, kan. Ialah zaman awal dah. Jadi suatu kehidupan baru selepas syahid, kan, maknanya menyuntik semangat bahawa golongan syuhada itu dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas dasar itulah para sahabat pada masa itu memang betul-betul berusaha, sehingga akan kita maklum dari sudut sejarah, yang Khalid Al-Walid panglima perang bercita-cita nak mati medan perang, tapi dia mati atas katil, kan, dia tidak mati di medan perang. Allah telah menentukan begitu, tak, tuan-tuan. Baik. Apa kata golongan munafik tadi? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau kamu bersama dengan kami, duduk bersama dengan kami, artinya tak keluar ke medan perang, ma matu, nescaya mu tak mati, wa ma qutilu, kan, dan juga kamu tidak terbunuh, kan.
Sebab apa? Sebab dia takutlah, dan inilah kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebegitu, dan kita maklum bahawa kalam Allah ini tidak ada kalam yang dusta. Dan Allah meminjam kata-kata mereka, merakamkan balik kata-kata mereka dan dimuatkan dalam Al-Quran supaya dia menjadi iktibar kepada kita. Ya, kalau mereka yakni sahabat-sahabat yang keluar berjihad ataupun berperang itu duduk sama kami dan tak keluarlah berjihad berperang tadi tu, nescaya mereka tidak akan mati, kan? Kalau dalam konteks kita ini ginilah, tak payahlah duk nyusah-nyusah nyebut-nyebut ni, kan? Nak membantu orang sana sini, duduk rumah cukuplah, tak, kan? Duduk rumah cukuplah tengok TV ataupun main internet. Tidak begitulah, kan? Jadi bagi yang mampu, cubalah setakat yang terdaya. Yang tak mampu, bak kata saya tadilah, hulurkan duit, kan? Anda hulur, kami salur. Tak, itu saja. Kan? Sebab kita tak mampu dengan kekangan kerja, kan? Dan sebagainya. Baik, inilah kata-kata orang kafir sebenarnya. Bila mereka kata begitu, maka zahirlah sifat munafik mereka. Sifat munafik mereka. Sifat munafik itu ada dalam diri mereka, dan oleh kerana itu kita tidak tahu jika hanya melihat kepada aspek luaran semata-mata. Tengok kat luar sama saja, kan? Benda ni sensitif tak? Bila kita pergi surau, kita pergi masjid, bukan kita nak cari, duduk pasti tengok mana ni aku nak kenal pasti ni orang ni munafik tidak, kan? Itu dilarang dalam agama, kan? Kita letak diri kita tak? Kalau ada benda-benda yang sebegitu ni, kan? Jadi mungkin kita dapat mengesan itu antara ciri munafik. Jadi jika ia yang kata-kata keluar daripada mulut mereka sendiri, sudah tentulah kita dapat mengenali sifat kekufuran ataupun kemunafikan mereka. Dan inilah yang saya katakan, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kata-kata mereka. Itulah cara untuk tahu dan mengenali siapa yang ada sifat munafik. Maka kalau kita dah tahu, sudah tentu kita akan lebih berhati-hati dalam kita bermuamalah dengan mereka, kan? Dan orang yang sebegini sudah tentulah kita nak atau tidak untuk kita jadikan sebagai kawan, teman dan seumpamanya lah, kan? Bak kata ginilah, kalau nak kenal kawan, okey, ajak dia travel bersama-sama kita. Orang cerita, kan? Lepas tu bila turun makan, okey, dia bayar. Sampai di tempat makan pula dia bayar, kan? Bila aku nak bayar ni, kan? Kita pula jenis kedekut. Kena sekali padan lah. Orang tak akan ajak kita tak. Kan orang tak akan ajak kita kerana orang dah tahu dah. Ataupun kali kedua travel pun, kita asyik cari benda yang free sahaja. Orang lain kena sekali dua dengan kita, atau aku tak nak lah kalau travel dengan orang sekali-sekali. Kan? Terpulanglah pada masing-masing. Ataupun kita jumpa kawan-kawan. Biasalah tak, lama tak jumpa, kan? Atau ikhlas kita nak belanja tidak. Dia kadang-kadang bila jumpa kawan-kawan ni, biasalah ada tuan-tuan, siapa cepat. Itu bergantunglah, kan. Jadi kita tengok ada juga yang jenis orang Kelantan panggil celika, yang jenis nakal lah, kan. Dia ada saja tak, dia tunggu member keluar duit untuk belanja. Alhamdulillah, lega, tak habis duit aku hari ni. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, Allah jadikan yang demikian itu penyesalan dalam hati mereka, sebab dia ni ada sekelumit iman, kan. Dia ni sebab orang mukmin, cuma perangai dia tu agak nakal lah, kan, dan disifatkan sebagai munafik, kan, orang yang zahirnya muslim, batinnya tidak. Jadi Allah jadikan penyesalan dalam hati mereka. Kan, Allah jadikan kata-kata mereka itu sebagai penyesalan dalam hati mereka, dan mereka akan menyesal. Mungkin di dunia ni tak rasalah, kan, tak rasa lepas tipu lepas tipu tak, kan, tak rasa seronok lagi tak, kan. Apatah lagi yang dia buat kerja-kerja jahat itu, okey, orang tak dapat detect, tak dapat kesan, kan. Don't be khawatir, segala kejahatan itu akan ditunjukkan dan dibalas di akhirat nanti. Dan itulah keimanan kita kepada
Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada rukun Islam, kan? Kita ada rukun iman, dan jadi ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab, dan sekecil mana perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bagaimana kita selalu baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan syarran yarah, tak baik balasan baik, balasan jahat pun akan diadili, dibalas dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia orang kata sebesar ke sekecil zarah ataupun atom, kan? Jadi kita beringat, kita pakat beringat tak tuan-tuan, supaya kita tidak menyesal nanti. Dan firman Allah lagi, wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah itu yang maha menghidupkan dan juga mematikan sesuatu. Kan, ini kita maklum bagi kita, ya. Hidup mati bukan kerana musafir, hidup mati bukan kerana jihad, tapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa? Ada yang pergi berjihad tapi tak mati. Ada yang berjihad tapi ada yang tidak berjihad tapi mati. Adakah kalau duduk di rumah ni bersama dengan ahli keluarga dalam konteks kita hari ni, tengok TV kan, makan cekedih ke apalah kan. Jadi mereka yakin dan pasti bahawa mereka tidak akan mati. Tentu tidak sama sekali, sebab kita yakin bahawa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kan, bila sampai ajal manusia ni tidak cepat dan tidak lambat. Cuma kita tidak tahu bilakah sebenarnya nyawa itu ditarik keluar oleh malakul maut daripada tubuh kita, tak? Kita tak tahu. Jadi kita siap siaga. Cuma tanda-tanda tu mungkin pada sebahagian orang ada dan pada sebahagian lain tak ada, kan? Kita tak dapat nak kesan. Orang kita ni ada bercerita, itu perangai orang kita, kan? Nampak lain macam dia dah seminggu dah begini-begini, kan? Itu sebahagian daripada masyarakat kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian dan yang terakhir ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah tahu, sentiasa melihat apa yang kamu buat ataupun apa yang kamu lakukan. Baik. Maknanya apa sahaja yang kita buat untuk kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala maha membalasnya, begitu juga dengan keburukan. Allah juga maha mengetahui. Jadi termasuklah juga benda-benda ataupun kata-kata yang tidak sepatutnya sebagaimana yang diucapkan oleh munafik tadi. Kita pun beringat, kan, hari ini zaman fitnah ni, zaman lidah lebih tajam ataupun keyboard itu, papan keyboard, papan kekunci itu lebih tajam daripada mata pedang, walaupun lidah tidak berkata-kata, kan, macam-macam hari ni, kan. Jadi buatlah setakat mana yang terdaya, jangan, kan. Baik, dalam hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita melihat akan ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ataupun melihat apa yang kita buat. Artinya dalam konteks ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan juga dia menjadi satu pengejaran kepada kita. Satu pengejaran kepada kita bahawa kita ni sentiasa dipantau oleh radar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita berhenti, kita masuk lagi satu poin, iaitu ada saya sebutkan tadi syahid sebagai satu kehidupan baru dalam kalangan pemikiran sahabat pada masa itu. Kan? Walaupun kita dah maklum perang Badar adalah perang yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun kedua Hijrah, kan, serentak dengan kefarduan puasa pada bulan Ramadan, kan, dan juga berlaku perang. Lalu orang bertanya, habis sahabat puasa ke tidak? Kan, dah puasa, dah ada kelonggaran, ada rukhsah, maka
tidak berpuasalah walaupun turun kefarduan berpuasa pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Baik, melalui ayat yang kita bacakan tadi, syahid sebagai satu kehidupan baru, kita balik semula di sini. Ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada umat Islam, terutama kepada golongan mukmin supaya jaga akidah dan jangan ikut golongan munafik ini. Dan wama kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala, dan setiap makhluk yang bernyawa pasti tidak akan mati illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Makna bahasa mudahnya semua akan mati, kan? Semua akan mati. Mengikut kitab muajalah, kitab ataupun ajal yang telah ditetapkan. Namun orang munafik dia tidak boleh terima kematian syahid fi sabilillah ini sebagai satu fasa peralihan daripada bentuk kehidupan yang penuh dengan huru-hara kepada satu kehidupan yang baru yang penuh dengan nikmat dan kelazatan. Kan? Sebab dia tak nampak, jadi seolah dia nak bagi dia kehidupan dunia sahaja. Macam orang kafir lah kan. Habis hidup dunia habis-habis. Kan? Bagi kita orang Islam, dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tempat berusaha. Kan? Akhirat tempat tuju dan kekal abadi. Jadi itu kita, oleh sebab itu yang disebutkan tadi juga ialah sahabat-sahabat nampak ganjaran syurga menanti mereka, imbuhan yang besar yang menanti mereka lantaran mereka begitu bersungguh-sungguh berjuang dengan tujuan untuk menegakkan Islam, dan dia punya ganjarannya adalah tidak lain dan tak bukan adalah syurga. Kan, adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi golongan yang munafik, mereka tak nak mati. Kita tanya diri kita lah, tak, kita bersedia atau tidak nak mati sekarang? Weh, jangan. Kan, aku ni muda lagi tak? Hutang rumah ada, hutang kereta ada, macam-macam hutang ada. Kiri kanan lah, contohlah kan. Amal ibadat tak banyak, Mekah tak pergi lagi, haji tak buat lagi, umrah tak buat lagi, derma tu tak buat lagi, wakaf ni tak buat lagi, contohlah kan. Jangan kalau mati lah ni agak-agaknya macam mana? Sebagai ruang muhasabah untuk diri kita, tuan-tuan. Baik. Jadi pasti golongan munafik ini dia tidak boleh terima kematian syahid fi sabilillah sebagai satu fasa peralihan daripada bentuk kehidupan yang penuh huru-hara kepada kehidupan yang baru yang penuh dengan nikmat dan kelazatan. Kan? Baik. Kemudian yang keduanya ialah qada dan qadar yang disalah faham. Kita kadang-kadang berlaku juga salah faham terhadap qada dan qadar ataupun kita panggil takdir, yang menjadikan orang munafik itu bertambah risau dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mereka sentiasa menderita akibat dilingkungi oleh kesusahan, seolah-olah qada dan qadar itu memaksa mereka mati, bagaikan buah yang masih putih kena jatuh ke bumi. Kan? Sedangkan tanya tak mau tak. Contoh gitulah, apatah lagi bagi golongan yang muda. Okey, malaikat kata kalau bolehlah dialog dengan malaikat ni, malaikat datang, aku nak cabut nyawa kamu. Jangan, aku muda lagi, baru 30, baru 35. Enjoy. Tak habis lagi. Jadi takdir ataupun qada dan qadar itu pada hakikatnya bukan suatu paksaan kepada manusia menjalani kehendak yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana qada membawa makna ta'luqul ilmi al-ilahi bi syai', iaitu kaitan ilmu ilahi dengan sesuatu. Kan? Jadi qadar ialah berlakunya sesuatu mengikut ilmu, yakni ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ilmu Allah ini pastinya tepat dengan realiti. Cuma kita tak tahulah. Kita tidak tahu. Contoh kata banjir yang berlaku di Lembah Kelang lah, kan, hari Sabtu yang lepas. Dari sudut jangkaan orang Lembah Kelang ni, hujan lebat 2 jam, 3 jam, setakat banjir kilat itu dah biasa. Mereka tidak menjangka begitu. Itu juga masuk dalam soal takdir, qada dan qadar. Dan hasilnya adalah mana tangan-tangan manusia lah yang menyebabkan perkara tadi boleh
berlaku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian kita pergi kepada yang terakhirnya sebagai rumusan ataupun kesimpulan. Al-Quran menerangkan perihal golongan yang berpura-pura menzahirkan keislaman, iaitu golongan munafik. Dan ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Dan yang kedua, umat Islam ditegah meniru gaya berfikir golongan kafir ataupun golongan munafik ini, sama ada yang berkait dengan akidah ataupun gaya hidup. Akidah ni kalau golongan kafir itu jelaslah kan. Kalau bila kita baca sejarah Yahudi dan Nasrani ini, mereka percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka adalah agama wahyu. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kan mereka sebahagian mereka percaya, tapi mereka tidak mahu menerima kerasulan Nabi Muhammad. Mereka tunggu nabi yang disebutkan dalam kitab mereka yang bernama Ahmad. Tunggu tak sampai, kan? Sedangkan yang ditunggu-tunggu itulah, kan, yang nama Ahmad itulah Muhammad bin Abdullah adalah orang yang sama. Kan, satu. Baik, yang kedua, mereka percaya kepada Allah, tapi pada masa yang sama percaya kepada, sama ada tadilah konsep penyimpangan yang berlaku dalam agama asal, yang agama tauhid yang asal yang dibawa oleh para nabi dan rasul, terutama nabi-nabi dalam kalangan Bani Israel, kan, daripada Yahudi dan Nasrani. Baik. Kemudian sama ada yang berkaitan dengan akidah ataupun gaya hidup. Okey, kekuatan iman seseorang mukmin lemah dan malah bila buat kesalahan dan dosa. Kan, kita tengok dulu dan juga kita hari ni lah, kan, bila dia macam bateri lah, kan, kita charge dah. Jadi bateri akan makin kuat apabila kita buat amal ibadah. Dia akan jadi more powerful and colorful, kan. Dan bila kita buat dosa, dia akan jadi malap. Ini bab kata pepatah lah kalau tak silap saya. Kalaulah dosa itu berbau busuk, nescaya ramai orang takkan buat dah. Kan? Tapi kalau pahala itu berbau wangi, belum tentu ramai orang akan buat. Mungkin cukuplah sekadar bau sikit-sikit pun tak apa. Sebab manusia nak elakkan bau busuk. Kalau dosa itu berbau busuk, nescaya ramai manusia tidak akan melakukan dosa, kerana bila bertambahnya perlakuan dosa dan maksiat, maka bertambah busuknya orang tadi. Tak mahu kita, betul tak? Tapi Allah tidak begitu. Allah tangguhkan azab kepada umat akhir zaman untuk nak menguji sejauh mana ketaatan mereka, kepatuhan mereka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi semakin banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan, maka semakin lemah iman dan dia mengundang pelbagai ruang lagi untuk terus melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata ginilah, orang duk cerita, habis kalau iblis ni mengapa dia tidak mahu bertaubat, kan? Kalau dia mahu bertaubat, nescaya Allah mengampunkan dosa dia, kan? Tidak ada kalau-kalau dah, tidak ada kalau-kalau, kerana telah diletakkan sebegitu, kan? Kalau dia bertaubat, selesai masalah dah, dan kita pun duduk dalam syurga. Tidak ada kalau-kalau, kan? Baik, jadi bila orang yang melakukan dosa demi dosa, dia dah kalih dah. Ini yang kita tak nak ni. Dosa demi dosa dah kalih, tak apalah sikit je. Macam ginilah kata tuan-tuan. Kita mengabaikan solat. Sentiasa melewatkan solat. Asal pukul 4.30. Pukul 4 baru nak sembahyang Zuhur, kan? Daripada masuk Zuhur pukul 1.30 contohnya, okey, tak apalah, kan? Sampai lah pukul 4. Esok tak apa lagi. Dan tengok jam, tengok waktu, tengok kalender, 4.30 sempat lagi. Aku nak jamak ni. Jamak maknanya sebahagian orang lah dia cantumkan sekali solat itu Zuhur pukul 4.20 dan Asar 4.30. Saya ada dimaklumkan oleh sahabat. Ini berlaku, dia kata ustaz tolong tegur. Masa kuliah di beberapa pejabat kerajaan lah. Dia kata ada staf di sini saya perhatikan, sebab sahabat ni
dia incas surau, kan? Jadi yalah dia incas surau, dia kata ada jenis orang perempuan, jenis lewat macam ni lah, pasal dia combine. Sebab apa? Kita orang lelaki ni kita tak pakai make up. Orang perempuan kan, dia nak make up sekali. Datang kerja awal pagi, okey. Kemudian kalau dia lewatkan Zuhur, Zuhur pukul 4 suku ke asar, dah masuk 4.30, kira dah bersolek sekali lah. Lepas tu pukul 5 nak balik. Kan contohlah, bagi orang lelaki ni tak kisahlah. Tapi orang perempuan mungkin ada yang kisah, kan? Wallahu a'lam. Baik. Jadi justru langkah terbaik seorang mukmin ialah sentiasa muhasabah diri, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Nah, itu pentingnya istighfar, bukan hanya sekadar istighfar dah menjadi satu sebutan biasa dalam kalangan kita, kan, tanpa memahami apa makna istighfar. Bila kita tanya, dia tahulah, tapi dari sudut penghayatan istighfar, iaitu aku memohon keampunan, astagfirullah, aku memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dihayati sepenuhnya permohonan ampun kepada Allah Taala. Ia hanya dah dijadikan sebagai satu ungkapan yang biasa dalam masyarakat kita. Tak percaya, cuba tanya. Orang tahu, kan, dia biasa. Boleh kata ramai lah yang tahu apa makna astagfirullah. Dia kata saya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Betul ke cara kamu minta ampun ini? Kenapa tak betul? Tak. Cara nak minta ampun ni biarlah dengan penuh adab dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan tata cara yang penuh adab seperti itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan dan mengampunkan kita. Kalau hanya sekadar astagfirullah, tak boleh ke? Bila kamu tahu yang Allah ni tak ampunkan dosa aku minta. Kita tidak tahu. Cuma kan, kalau dengan manusia kita ada etika, ada adab, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi sudah tentulah kita kena cuba buat sebaik yang mungkin. Biarlah dalam erti kata memanjatkan doa, termasuklah juga memohon keampunan itu, kita lakukan dengan penuh sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Bukan hanya sekadar hanya terpacu di bibir mulut saja astagfirullah, kan, astagfirullah, astagfirullah, tanpa kita memahami dan kita menghayati di sebalik ungkapan yang kita sebutkan itu, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah apa yang dikongsikan sedikit sebanyak pada malam ini dan untuk tahun ini ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Dan sebelum kita berakhir, seperti biasa, siapa yang nak menyumbang fixed deposit kepada operasi Akademi Tadabbur Malaysia yang menjalankan kerja-kerja amal Islami, menjalankan kuliah-kuliah agama ataupun keagamaan ini, saban hari, bolehlah infak pada akaun yang tertera. Jadi saya kira sekadar itulah untuk sesi kali ini dan tahun ini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa pada tahun hadapan. Aku liqouli haza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr.